Keluarga Malaysia, Berita Parlimen edisi Selasa, 19 Julai 2022, bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Langkah proaktif terus dilaksana kerajaan bagi memastikan kesan daripada kenaikan kos input makanan dapat diminimalkan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menyatakan pelbagai langkah telah diambil bagi meningkatkan SSL padi beras termasuk pendekatan baharu Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Menteri Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan keperluan itu berupaya meningkatkan SSL negara sekaligus mengurangkan kebergantungan import beras. Konsep Smart SBB merupakan satu konsep yang diolah melalui beberapa pendekatan sebelum ini. Ada berbagai pendekatan ladang estate sawah yang dibuat sebelum ini, dan dengan melihat kelemahan dan kegagalan tentang konsep peningkatan SSL padi beras negara, kita olahkan konsep Smart SBB bagi menentukan SSL negara dapat ditingkatkan. Dengan pindaan ini juga, Kementerian positif pengawalan industri padi beras negara melalui pemutuan padi negara serta varieti padi yang baharu akan dapat meningkatkan SSL padi beras negara. Malah diakui Smart SBB berupaya mengurangkan pengaruh orang tengah, bebas kos dan modal yang ditanggung pesawah. Datuk Seri Dr. Ronald juga yakin dengan pengurusan yang lebih efisien dalam industri padi beras menyaksikan Malaysia tidak berdepan dengan masalah kekurangan beras negara. Program Smart SBB ini juga telah berjaya menarik penyertaan lebih 4,000 pesawah dengan keluasan lebih 11,000 hektar tanah sawah setakat ini. Kerjasama ini melibatkan 9 buah negeri, termasuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak di sebelah sana. Jadi ia merupakan satu konsep yang kini mulai dilihat sebagai dikonsep untuk mengestetkan ladang pengurusan sawah, tanah sawah di negara kita. Dan dia bukan dengan paksaan, kerana melihat benefit. Okey. Sekejap. Benefit yang telah pun ditunjukkan melalui 2 musim, ada yang 3 musim pengurusan sawah melalui konsep Smart SBB ini di Selangor, di Perak. Jadi hasil daripada penglibatan pesawat di dalam konsep Smart SBB, mereka berjaya meningkatkan purata hasil padi daripada 3,5 metrik tan kepada lebih 8 metrik tan. 2 musim yang dilakukan di Negeri Sembilan, di Negeri Selangor dan juga Perak. Sebab itu konsep ini kini mulai diterima oleh sebahagian besar daripada pesawat-pesawat. Diminta untuk Rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2022 kemudian diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga. Ketika sesi perbahasan, antara isu yang mendapat perhatian adalah mengenai trend penjualan tanah sawah untuk dibangunkan kawasan perumahan. Isu berkenaan dibangkitkan Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari. Beliau khawatir penjualan tanah sawah yang akhirnya menyebabkan negara bergantung kepada beras import. Orang tua di kampung, petani-petani, anak-anak mereka sudah tidak berminat, mereka menjual tanah mereka dalam masa yang sama, dan ini terbukti kalau kita rujuk ringkasan eksekutif Dasar Agro Makanan Negara 2.0 menyatakan bahawa dasar penggunaan beras per kapita di Malaysia telah turun daripada 79.6 kg setahun pada 2010 kepada 76.5 kg setahun pada 2020. Tahun 2010 79.6 kg setahun, tahun 2020 76.5 kg setahun. Jadi penggunaan beras sudah menurun, mungkin disebabkan diet masyarakat ataupun apakah faktornya, wallahu alam. Wakil Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria pula membangkitkan isu kekurangan benih padi sah yang menjejaskan musim tanaman baharu bagi golongan petani. Wujud kebimbangan sekiranya terdapat pengilang padi
yang mengambil kesempatan menjual benih sah di pasaran gelap. Hal ini kerana harga benih padi ini boleh mencapai lebih daripada RM40 bagi beg 20 kg di pasaran gelap berbanding benih padi sah yang bersubsidi cuma berharga RM35. Justru itu saya ingin mengetahui, adakah wujud sindiket yang besar atau kartel yang menjual benih padi sah di pasaran gelap, serta apakah tindakan penguatkuasaan kementerian terhadap perkara ini? Ketika sesi perbahasan RUU Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022 pula, Wakil Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, antara perkara yang perlu diambil perhatian adalah isu banjir susulan Segamat menjadi lokasi baharu dalam ECER. Jelas beliau, apabila tiba sahaja musim hujan, Segamat menjadi kawasan pertama dilanda banjir. Justeru, besar harapan penduduk agar masalah banjir diselesaikan dengan pemberian peruntukan yang sewajarnya. Yang kedua ialah mereka ingin mohon bangunkan kawasan-kawasan pertanian bagi melengkapkan agenda jaminan bekalan makanan untuk daerah Segamat selaku daerah baru selain pada Mersing di Johor yang dimasukkan dalam ECER ini. Food security, keselamatan jaminan makanan ini adalah satu perkara yang amat penting. Kita perlu banyak lagi ayam, kambing, lembu, makanan ayam, makanan haiwan. Kita perlu ada agro food industry, kelapa, fertigasi sayuran misalnya, jadikan kawasan sebagai agro pelancongan. Ini semua antara cadangan-cadangan yang mereka nyatakan. Apabila Segamat dimasukkan dalam ECER, katanya ia akan melibatkan 197,762 penduduk di 3 parlimen iaitu Sekinjang, Segamat dan Labis. Selain daripada itu, berikan peluang-peluang pekerjaan baru pada penduduk tempatan. Bukan apabila kita terlibat dalam pelaburan-pelaburan, contoh sektor gas, petroleum, pembangunan tanah, tenaga diperbaharui ini, kita memberi pekerjaan kepada pendatang asing pula, ataupun pekerja asing. Yang penting ialah pekerjaan-pekerjaan itu dengan gaji yang tinggi patut kita berikan kepada anak-anak tempatan di kawasan 4 negeri itu. Wakil Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman pula ingin mengetahui berapa projek ECER yang telah dilaksana di Kelantan. Pada masa yang sama, mengakui segala projek memberi manfaat besar kepada penduduk tempatan. Negeri Kelantan merupakan sebahagian daripada wilayah ekonomi Pantai Timur, ECER, selain daripada Terengganu, Pahang dan daerah Mersing. Dengan kemasukan daerah Segamat sebagai sebahagian daripada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER, saya yakin kerajaan mempunyai perancangan yang tepat untuk memberi manfaat yang besar kepada rakyat terbanyak. Ucapan terima kasih kepada kerajaan yang telah melaksanakan projek-projek di bawah wilayah ekonomi Pantai Timur di negeri Kelantan yang tentunya memberi manfaat pembangunan yang sangat besar kepada seluruh rakyat Kelantan. Saudara, Dewan turut meluluskan rang Undang-Undang Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022 bagi menjadikan daerah Segamat Johor sebagai sebahagian daripada Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER. RUU ini diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Idin Shazli Sheikh. Ketika sesi penggulungan, ahli yang berhormat diberitahu kerajaan menyasarkan Segamat bakal diketengahkan sebagai lembah bioagro dengan memanfaatkan sektor bioteknologi dan perniagaan tani bagi meningkatkan aktiviti perniagaan. Cadangan untuk menjadikan Segamat sebagai bahagian wilayah ECER ini akan memberikan keutamaan kepada aktiviti pertanian. Segamat telah dikenal pasti juga sebagai hub perniagaan tani dengan pelbagai inisiatif seperti program Agro Mix Farm, Nucleus Orchard yang telah diperkenalkan pada tahun 2017.
Segamat juga dikenal pasti sebagai hub perniagaan tani dengan pelbagai inisiatif bagi memastikan kecekapan tani di kawasan itu dapat dipertingkat dengan mengoptimumkan sumber melalui perancangan perniagaan tani, bioteknologi dan biomas serta agropelancongan. Pelaksanaan Perintah Kehadiran Wajib PKW dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak 30.6 juta ringgit. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, ia berdasarkan jumlah pesalah yang menjalani hukuman berkenaan seramai 6,800 orang. Beliau memaklumkan perkara itu ketika menggulungkan perbahasan RUU Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindaan 2021. Jelas beliau, kos seorang banduan PKW adalah sebanyak RM50 sehari seperti kos makanan, latihan, kemudahan asas dan perubatan. Perintah kehadiran wajib merupakan hukuman alternatif di luar tembok penjara yang dijatuhkan oleh mahkamah kepada pesalah melakukan kesalahan tertentu di mana pesalah ini dikenaki menjalankan kerja wajib untuk kepentingan masyarakat. Pindaan RUU berkenaan bagi memperkasakan inisiatif pemenjaraan di luar tembok penjara melalui program pemulihan dalam komuniti. Dengan wujudnya PKW ini, pesalah juga boleh meneruskan kehidupan harian tanpa menjejaskan kebajikan mereka dan keluarga semasa menjalani PKW ini. Selain daripada itu, ianya juga dapat mengurangkan kesesakan di dalam penjara serta mengelakkan daripada penularan penyakit berjangkit di dalam penjara. Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 yang bertujuan mengadakan peruntukan bagi keselamatan sosial kepada suri rumah berinsurans dalam bentuk faedah tertentu meningkatkan kesihatan, keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan suri rumah dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Menurut rang undang-undang itu, satu skim bakal diwujudkan bagi tujuan berkenaan yang dikenali sebagai Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR. Rang undang-undang itu menyebut suri rumah yang mencarum dalam skim berkenaan berhak mendapat faedah hilang upaya seperti faedah perubatan, faedah hilang upaya kekal allowance layanan sentiasa, pencen penakat dan faedah pengurusan mayat. Rang undang-undang ini dibentang oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan yang menyatakan bacaan kali kedua akan dibentang pada persidangan sama. Turut dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat siang tadi adalah rang undang-undang Mahkamah Kehakiman 1964 Pindaan dan rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2022. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Erniati Samsudin ketika mengemukakan kedua-dua rang undang-undang itu memaklumkan bacaan kali kedua akan diadakan pada mesyuarat kali ini. Mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar yang sedang dikaji perlu disusuli dengan pengujian lebih meluas membabitkan penduduk bandar dan luar bandar. Pengujian dijangka mengambil tempoh 3 hingga 6 bulan sebelum keputusan mengenai pelaksanaannya di seluruh negara boleh dimuktamad. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, strategi kerajaan adalah memastikan usaha menggantikan subsidi pukal dengan kombinasi subsidi bersasar dan bantuan tunai dilakukan secara berperingkat. Tujuannya mengelak inflasi secara mendadak atau menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi negara.
ini selaras dengan pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan untuk ayam contohnya, di mana bagi mengurangkan market distortions dengan izin, kerajaan telah meningkatkan harga siling ayam sebanyak 50 sen kg, tetapi pada masa yang sama memberi bantuan tunai tambahan kepada golongan B40. Sejajar dengan pendekatan ini, kerajaan tidak akan menaikkan harga petroleum terus kepada harga pasaran tanpa subsidi memandangkan impaknya kepada inflasi. Walaupun harga RON 95 yang RM2.05 ini adalah lebih kurang 50% daripada kos harga sebenar tanpa subsidi. Dengan itu, dan bagi menampung keperluan tambahan subsidi pada separuh kedua tahun ini, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan kerajaan akan menilai semula keberkesanan setiap program subsidi dan insentif, juga menyemak sumber hasil selain melaksana penjimatan tambahan sepanjang tempoh berkenaan. Harga minyak mentah dan sawit yang lebih tinggi tahun ini dijangka akan menjana hasil cukai tambahan melebihi RM10 bilion. Tambahan kepada itu, momentum pemulihan melebihi jangkaan dengan pertumbuhan KDNK negara pada suku pertama tahun ini amat memberangsangkan pada kadar 5% dan dijangka lebih kukuh pada suku kedua. Berdasarkan trend tersebut, kita bakal menerima hasil tambahan berkaitan cukai pendapatan serta cukai tidak langsung melebihi RM10 bilion lagi. Subsidi ditanggung kerajaan kini telah meningkat melebihi RM540 bilion. Peningkatan jumlah itu bertujuan mengurangkan beban kenaikan kos sara hidup rakyat ekoran kenaikan harga komoditi dunia. Mengulas dakwaan bahawa Malaysia bakal bankrupt seperti Sri Lanka, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan kemungkinan negara berdepan situasi sama adalah tipis. Ia mengambil kira ekonomi Malaysia yang jauh lebih kukuh berbanding Sri Lanka jika dibandingkan mengikut indikator ekonomi kedua-dua negara. Bagaimanapun, kerajaan komited menguruskan kewangan negara secara berhemah dan mengawal tahap hutang negara. IMF pun tidak pernah menyatakan Malaysia mengalami masalah ekonomi yang mengakibatkan negara muflis. Sebaliknya, mereka yakin dengan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pada akhir April tahun ini, IMF telah menyuarakan keyakinan bahawa KDNK negara bagi tahun ini akan berkembang pada kadar 5.75%. Individu sihat berusia 50 hingga 59 tahun kini diberi pilihan untuk mendapatkan dos penggalak kedua vaksin COVID-19. Syur terbaharu Kumpulan Kerja Teknikal TWG Kementerian Kesihatan itu berdasarkan bukti saintifik. Tujuannya melindungi kelompok terbabit daripada risiko penyakit teruk apabila dijangkiti COVID-19. KKM menggesa agar semua individu yang layak tampil untuk mendapatkan perkhidmatan ini supaya populasi Malaysia mendapat perlindungan yang optimum terhadap penyakit COVID-19. Setakat semalam, 225,848 individu telah disuntik dos penggalak kedua vaksin COVID-19. Mereka terdiri daripada individu berusia 60 tahun ke atas dengan komorbiditi berisiko tinggi. Juga individu berumur 60 tahun ke atas tanpa komorbiditi serta mendapat saranan daripada pengamal perubatan. Turut layak warga emas yang tinggal di fasiliti penjagaan jangka panjang, individu berumur 18 hingga 59 tahun yang berisiko tinggi serta petugas barisan hadapan. Mengenai ubat-ubatan pula, Khairi berkata bekalannya akan kembali pulih bulan depan berdasarkan jaminan diberi pihak industri farmasyutikal. Buat masa ini, stok penimbal milik kementerian akan digunakan untuk menampung bekalan ubat-ubatan yang kurang, antaranya ubat batuk dan demam selain ubat untuk merawat HFMD. Saya telah terima jaminan daripada pengeluar-pengeluar ubat-ubatan bahawa stok ini akan mula meningkat apabila kita dapat import lebih banyak lagi active pharmaceutical ingredient bermula pada bulan depan. Jadi dalam masa yang kita menunggu sehingga bekalan ini dapat ditingkatkan lagi, kita akan dahulukan stok penimbal kerajaan persekutuan.
Malaysia dan Indonesia sepakat mengintegrasikan sistem pengambilan pekerja asing yang diguna pakai kedua-dua negara. Tujuannya menyelaras maklumat pekerja dalam pengkalan data bagi memudahkan pemantauan. Usaha mengintegrasi dua sistem dijangka selesai dalam masa terdekat. Cadangkan gunakan one channel system yang sedia ada di Indonesia supaya buat masa ini kita gunakan melalui KD, kita gunakan sistem online di mana Indonesia berpendapat mereka tiada pengetahuan pekerja asing daripada Indonesia masuk sebagai pelancong dan akhirnya dikeluarkan permit oleh Malaysia, maka mereka tiada maklumat pekerja mereka masuk ke dalam negara kita. Maka dengan adanya one channel system daripada Indonesia, mereka sudah sempat memantau. Jelas beliau, tindakan Indonesia menangguhkan sementara penghantaran tenaga kerjanya ke Malaysia mulai 12 Julai lalu disebabkan kekeliruan dalam mekanisme pengambilan PDI. Berdasarkan MOU yang dimenterai dua negara pada 1 April lalu, tiada syarat untuk memansuhkan sistem sedia ada yang digunakan Jabatan Imigresen Malaysia iaitu sistem Made Online SMO. Bagaimanapun Indonesia mahu sistem One Channel SOC dibangunkannya diguna pakai untuk memudahkan pemantauan terhadap warganya yang bekerja di Malaysia. Setakat bulan lalu, pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL mencapai kemajuan 31.48%. Projek MRT2 pula catat kemajuan 98.4% dan dijangka beroperasi pada Januari tahun depan. Manakala MRT3 masih dalam peringkat perincian aspek teknikal. Pembinaan projek MRT3 akan melibatkan 5 pakej kerja yang terdiri daripada 1. Perundingan pengurusan projek PMC, 3 Civil Works CMC dan 1 lagi pakej System Works. Pada waktu ini MRT Corp dalam proses melantik perunding pengurusan projek MPMC serta 3 kontraktor bagi pakej Civil Works CMC. Tender bagi pakej System Works akan dibuka kelak. Semua usaha meningkatkan ketersambungan MRT akan memberi pilihan pengangkutan awam yang berkualiti kepada rakyat. Sementara itu, cadangan membincangkan semula model baharu projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura sedang diperhalusi Menteri Pengangkutan kedua-dua negara. Seterusnya, pada 24 Februari 2022, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengadakan pertemuan rasmi dengan Perdana Menteri Thailand dan mencadangkan HSR Malaysia disambung daripada Kuala Lumpur ke Bangkok. Lanjutan daripada itu, saya dan Menteri Pengangkutan Thailand pada 17 Mei 2022 telah bersetuju agar satu jatuh kuasa khas bersama di antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Thailand yang dipengerusikan bersama oleh KSU, MOT dan Thailand bagi membincangkan mengenai perancangan, jajaran dan aspek teknikal lain berkaitan cadangan projek HSR Kuala Lumpur, Bangkok. Dewan turut dimaklumkan mengenai usaha kerajaan dalam mengatasi peningkatan janaan sisa pepejal secara holistik. Fokus kini tertumpu kepada langkah mempercepat peralihan daripada konsep pengurusan sisa pepejal secara ekonomi linear kepada ekonomi kitaran. Usaha ini meliputi 2 prinsip utama. Pertama adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelepasan ataupun dengan izin zero waste to landfill melalui penerokaan teknologi yang terkini dan pembangunan industri hiliran bagi memproses sisa pepejal. Kedua adalah bagi mengurangkan perbelanjaan kekerajaan atau reducing government expenditure melalui pembangunan model perniagaan berasaskan ekonomi kitaran. Tahun lalu, Malaysia menjana 38,206 tan sisa pepejal sehari. 31.52% daripada telah dikitar semula, manakala selebihnya dilupuskan. Janaan sisa pepejal dijangka meningkat kepada lebih 39,000 tan sehari pada 2025.
Ahli Dewan diminta menjaga adab dan menghormati institusi Parlimen. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizan Harun kecewa apabila peranan bentara Parlimen tidak dihormati. Ia susulan isu penggantungan wakil Kota Belud semalam. Saya amat sedih semalam. Saya tengok bentara 2 orang muda-mudi kita yang bekerja di Parlimen. Muda-mudi. Bentara berdiri dekat situ 40 minit. Tidak dihormati langsung. Muda-mudi kita yang bekerja di Parlimen. Tak hormat saya, tak apa. Saya speaker. I can take it. Itu hidup saya. Tugas saya. Tapi hormatlah muda-mudi kita yang bekerja sebagai bentara. Dia orang bekerja saja. Berdiri dekat situ. Tanpa dihormati. Beliau berkata demikian setelah Wakil Labuan ingin penjelasan berhubung penggantungan Kota Belud masih berkuat kuasa atau ditarik balik. Jelas Tan Sri Azhar berdasarkan Erskine May Parliamentary Practice yang menjadi panduan berparlimen di UK, apa-apa sahaja peraturan yang telah dikeluarkan oleh Speaker mengenai isu 18-2 tidak boleh dibahaskan dan campur tangan. Pihak pembangkang, pihak kerajaan juga selalu menyuarakan Erskine May. Mengapa kita tak ikut bila saya nyatakan Erskine May begitu? So, janganlah kita ikut bila ianya menyokong kita saja. Bila saya buat ruling, kita ikutlah ruling tu. Saudara, berita Parlimen 19 Julai berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.